Nasional 8 edisi 11 April. Paparan-paparan utama malam ini. Malaysia di landasan tepat capai bajet seimbang. Kerajaan Persekutuan beli tanah bina rumah kekal penduduk terjejas banjir. Dan 39 syarikat berikrar serap GST kekalkan harga barang. Untuk paparan penuh terus setia bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin dan Siti Murni Abdul Aziz dalam Nasional 8. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Malaysia di landasan tepat ke arah mencapai bajet seimbang sekaligus menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2020. Dan menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, hakikat itu terbukti melihat kepada kejayaan negara mencatat kadar pertumbuhan ekonomi 6% meski berdepan kelemahan faktor luaran. And I think Malaysia is a great story. We do have our challenges like every country. But if you look at the basic, fundamental, macro picture, I mean, 47.7% growth of GNI since 2009, 2014. Talk about the market cap. Of course, it has gone up 149% within the same period. Datuk Seri Najib berucap melancarkan stesen televisyen Bloomberg TV Malaysia di Petaling Jaya, Selangor. Bertepatan peranan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN tahun ini, pengalaman dan kepakaran membangunkan ekonomi negara seharusnya dikongsi bersama negara-negara lain rantau ini. Cabaran yang dihadapi kerajaan ketika ini adalah memastikan lebih 30 juta rakyat merasai nikmat hasil kejayaan ekonomi yang memberangsangkan. 39 syarikat telah berikrar untuk menyerap GST dan mengekalkan harga asal barangan mereka. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hassan Malik, sebilangan syarikat juga berjanji menurunkan harga produk mereka setelah menyerap GST. Bagi Datuk Seri Hassan, ikrar 39 syarikat itu tanda positif pelaksanaan GST. Beliau yakin lebih banyak syarikat akan mengikut langkah mereka. Bercakap kepada media di Arau Perlis, beliau turut memaklumkan aduan berkaitan kesalahan GST sejak dilaksana 1 April lalu terhadap peniaga semakin berkurangan. Manakala pengetahuan pengguna terhadap hak mereka juga bertambah baik. 70,265 pemeriksaan dan penguatkuasaan dibuat di seluruh negara sehingga semalam. Daripada jumlah itu, 481 premis diberi notis mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan dan 150 kes lagi dikenakan tindakan lanjut. Barangan yang dirampas pula bernilai kira-kira RM37,000. Kompan yang dikenakan pula berjumlah RM28,700. Kebanyakan pengusaha restoran dan premis makanan kini mula memasang notis caj perkhidmatan 10% di kaunter dan pintu masuk premis seperti yang disyaratkan bagi panduan pengguna. Ia susulan arahan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK minggu lalu yang menggesa peniaga berbuat demikian sehingga satu dasar baharu diputuskan kerajaan. Tinjauan kami sekitar ibu negara mendapati rata-rata premis telah menurut arahan berkenaan sebaik ia diumumkan minggu lalu. Pengguna pula menyifatkan ia satu langkah berkesan bagi mengelak kekeliruan serta memudahkan mereka untuk membuat pilihan terbaik. Dia perlulah dimaklumkan kepada seorang pengguna. So biarlah pengguna yang membuat decision sama ada dia willing to pay the service charge ataupun tidak. So dia boleh sebagai seorang pengguna yang bijak untuk memilih untuk berbelanja. Kalau peniaga memaparkan harga selepas dikenakan service charge, kita sebagai
pengguna ni boleh memilih lah sama ada untuk masuk ataupun tidak. Kalau kita dah masuk tu, kita bersedialah untuk bayar harga yang akan dikenakan. Sekiranya kita rasa harga tu terlalu mahal, kita boleh pilih tempat lain lah yang tak mengenakan servis cas. Dengan penguatkuasaan sedemikian, pihak berkuasa juga dapat mengesan sekiranya terdapat penipuan oleh pengusaha-pengusaha premis restoran dalam cubaan mengenakan caj yang tidak sepatutnya terhadap pengguna. Untuk itu, pengguna diminta terus melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat peniaga yang cuba berbuat demikian. Kementerian Kewangan pula disaran mengkaji semula keperluan mengenakan GST terhadap insurans kesihatan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam melihat situasi yang berlaku akan mengurangkan minat orang ramai untuk membeli insurans kesihatan. Justru kementeriannya telah menghantar surat kepada Kementerian Kewangan untuk membuat semakan. Perkara itu juga akan dibangkitkan dalam mesyuarat Kabinet atas permintaan dan faedah orang ramai. Tambahan pula, polisi insurans dapat mengurangkan beban hospital kerajaan dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan. Average adults health insurance, the normal policy is about 500-600 ringgit a year. So on average, but if they got a family, husband, wife, 3 children, it comes to about 1,500, 1,008, 2,000. So you put 6% on it, that's 120 ringgit extra. So for that reason, we thought it's a request. People come and request to me, so I have to tell them this stuff. So this is a request from the public. Datuk Seri Dr. S. Subramaniam menyatakannya di Ibu Negara selepas merasmikan kempen Fit for Life. Penggunaan elektrik bagi kadar tarif 300 kW ke bawah atau bersamaan nilai caj 76 hingga RM77 sebulan bagi pengguna domestik tidak dikenakan GST. Menjawab kekeliruan banyak pihak mengenai perkara itu, Timbalan Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Mazrul Khalid menegaskan kadar tersebut kekal dan tiada kenaikan. Caj GST hanya akan dikenakan sekiranya penggunaan melebihi 300 kW. You pakai 100 kWh yang pertama, lepas tu you pakai 200 kWh yang kedua, bench yang kedua lah. Tapi kalau you pakai lebih daripada 300 kWh, bermakna rumah tu sudah kena ada aircon. Rumah yang pakai kipas angin, washing machine, dapur biasa, cerek biasa elektrik tu, kalau yang itu saja dalam rumah dia, dia akan bench dia dalam 300 kW. Dia orang dah calculate dah. Menyatakannya di Jitra Kedah, Datuk Seri Mazir terus meminta orang ramai bijak dan berhemah dalam menggunakan sumber tenaga elektrik. Dengan pelbagai reaksi pasca pelaksanaan GST, kerajaan akan meneruskan penerangan mengenainya, terutama kepada peniaga melalui program pimpinan pengurusan GST. Ia bagi memastikan semua peniaga memahami prosedur operasi standard SOP agar tidak berlaku sebarang kenaikan harga barang. Jelas Timbalan Menteri Kewangan Datuk Ahmad Maslan, program bimbingan percuma itu akan diteruskan sehingga penghujung tahun. Melaluinya, ceramah dan kursus akan diberi kepada peniaga mengenai pelaksanaan GST bagi mengelakkan kekeliruan seterusnya berlakunya kenaikan harga barangan yang tidak sepatutnya. Jabatan Kastam setakat ini telah menghantar jemputan melalui email kepada 78,000 peniaga dari 360,000 peniaga yang telah berdaftar. Pada masa sama, pengguna juga disaran untuk melengkapkan diri dengan ilmu kepenggunaan, keusahawanan dan kewangan agar mereka lebih memahami hak mereka sebagai pengguna. Datuk Ahmad Maslan ditemui pada program penerangan GST, bajet dan isu semasa di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam. Kerajaan Persekutuan bakal membeli atau mengambil balik tanah penduduk untuk pembinaan rumah kekal khususnya bagi penduduk terjejas yang kehilangan kediaman akibat banjir besar di Kelantan Disember lalu. Jelas Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, langkah tersebut adalah tindakan segera kerajaan untuk mengatasi masalah ketiadaan tanah yang sesuai untuk pembinaan rumah berkenaan. Hasil penilaian semula sebanyak 1,918 rumah yang musnah akibat banjir di Kelantan akan dibina segera. Setakat ini hanya 5 rumah kekal berharga RM48,000 sebuah siap dibina. Masalah tanah yang belum diselesaikan menjadi faktor yang melambatkan proses pembinaan.
kepada orang kampung untuk bantu kerajaan. Kalau tanah itu nak diambil balik untuk tujuan pembenahan rumah ni, tolong bagilah. Bukan percuma. Dibayar ganti ruginya. Ikut harga pasaran. Jadi jangan bimbang. Tan Sri Muhyiddin menyatakan perkara itu dalam lawatan kerja pasca banjir di Dabong, Kuala Krai. Beliau sebelum itu melawat rumah transit banjir yang dibina Kerajaan Terengganu selain sekolah rendah dan menengah Dabong yang mengalami kerosakan teruk akibat banjir. Pada lawatan itu juga, beliau turut meluluskan peruntukan RM1 juta untuk membina Dewan Serbaguna di sekolah menengah Dabong. Kementerian Komunikasi dan Multimedia mengiktiraf produksi filem sebagai aspek penting yang mempunyai implikasi positif ke atas industri pelancongan. Justru pengujudan meja filem di semua negeri digalakkan bagi membantu produksi filem dari seluruh dunia yang ingin menjalani penggambaran di negara ini. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik, meja filem kini hanya terdapat di Sarawak dan Johor. Ia bertujuan menyedia bantuan dalam pelbagai aspek seperti immigration, kemasukan ke lokasi penggambaran serta membantu penjimatan kos pembikinan filem. Malaysia is not only about Pinewood. Malaysia is not only about Iskandar. Malaysia is about Sarawak, Sabah, Langkawi, Pulau Redang, everywhere. Malaysia is big. Tetapi katakanlah orang nak buat suatu perfilman tu di Langkawi, siapa mereka nak mulakan? Nak pergi buat shoot dekat gunung misalnya, ataupun nak buat shooting dekat kawasan yang tertentu yang perlu mendapatkan bantuan polis untuk mengawal trafik misalnya, siapa dia nak pergi minta bantuan? Ada tempat itu kamu punya hal lah sendiri yang mengambil masa yang lama untuk proses orang nak buat filem. Ada yang tempat tertentu dia akan kenakan bayaran pula, jadikan kos untuk buat fileman itu meningkat. Dah lah dia tak beri bantuan, tapi dia kenakan bayaran, dia kenakan pelbagai syarat, menjadikan, sebab membuat filem tu every minute counts. Bila dia ada jadual dia, shooting mesti buat dalam masa berapa jam, tiba-tiba tidak ada bantuan daripada orang tempatan, ia mengambil masa yang lama, kos aktor, kos kru, kos production yang lain akan meningkat. Lokasi penggambaran sesuatu filem telah terbukti berjaya menarik pelancong seperti lokasi bagi filem The Lord of the Rings yang menyumbang kepada peningkatan jumlah kedatangan pelancong ke New Zealand. Datuk Seri Ahmad Syabri bercakap pada sidang media selepas majlis menandatangani Memorandum Persefahaman ASEAN-China Film and TV Co-Production Forum di Kuching. Ia bersempena Anugerah dan Festival Filem Antarabangsa ASEAN AIFA 2015. Menyentuh mengenai China, beliau berkata negara itu kini berada pada ranking kedua selepas Amerika Syarikat dalam menjana pendapatan pecah panggung atau box office. Justru Malaysia akan mendapat manfaat menerusi kerjasama itu yang memilih Malaysia sebagai lokasi filem. Baik, sebentar sahaja lagi akan berlangsung Mala Gala AIFA 2015 di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching. Dan untuk perkembangan semasa di sana, kita bersama dengan Damia Cassandra Manja yang telah pun bersedia. Baik, silakan Damia. Baik, terima kasih Kamal dan Siti Murni di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Dan saudara, Sarawak terus diberi penghormatan antarabangsa untuk menjadi tuan rumah ataupun lokasi tetap bagi penganjuran Anugerah Festival Filem Antarabangsa AIFA 2015, di mana selepas kejayaan pada julung kalinya diadakan pada 2013 dan penganjuran acara memasuki edisi kedua tahun ini diadakan selama 3 hari sejak Khamis lepas, disertai oleh 10 buah negara ASEAN dan seramai lebih 200 selebriti dan juga penggiat filem dari negara Malaysia, Filipina, Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam, Kemboja, Laos, Brunei, Myanmar dan China berkumpul bersama untuk menyaksikan AIFA kali ini. Dan ini merupakan kali pertama semua negara ASEAN menghantar filem masing-masing untuk menyertai AIFA.
Dan AIFA merupakan platform berkesan untuk meluaskan kerjasama dan rangkaian dalam kalangan penggiat industri filem ASEAN. Dengan penganjuran AIFA kali ini juga saudara amat istimewa dengan kehadiran pelakon tersohor Asia Datuk Jackie Chan dan kemunculan pelakon antarabangsa kelahiran Malaysia Tan Sri Michelle Yeoh yang meraih anugerah pencapaian sepanjang hayat pertama dalam AIFA 2013. Dan saudara, tanpa membuang masa, saya bersama dengan Fazura sekarang ini untuk berkongsi pendapatnya berkenaan dengan Sarawak khususnya dan Malaysia amnya dipilih sebagai tuan rumah untuk penganjuran AIFA 2015. Apa pendapat Fazura? Saya sebagai rakyat Malaysia sangat bangga kerana kita sekali lagi dipilih untuk menjadi tuan rumah dan ingin menjadi tuan rumah. Saya juga amat berbangga kerana dapat menyertai event ini kerana saya rasa ini adalah satu platform yang cukup bagus untuk semua penggiat-penggiat seni dari seluruh ASEAN untuk membina silaturahim dan juga berkongsi pengalaman dan juga kami juga dapat melihat hasil-hasil kerja mereka dan belajar daripada mereka dan juga insya-Allah berkesempatan bekerja bersama juga. Baiklah, dan harapan Fazura sendiri untuk AIFA akan datang? Saya rasa seperti mana semua yang hadir malam ini juga kami berharap insya-Allah dapat bekerja bersama pada masa hadapan dan juga orang kata berkongsi nasihat, pengalaman dan juga kreativiti masing-masing supaya kita dapat meningkatkan mutu kerja kita dan juga mutu perfilman kita insya-Allah. Baik, terima kasih Fazura. Dan kepada anda semua saudara, jangan lupa untuk saksikan acara kemuncak malam gala AIFA 2015 yang akan bersiaran secara langsung pada 9 malam di saluran RTM TV2. Jadi sekian saja yang dapat kami paparkan bersiaran secara langsung dari Pusat Konvensyen Borneo Kuching dan saya Damia Cassandra Manja. Kita terus saja bersama Kamal dan Siti Muni di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Damai Cassandra Manja dengan perkembangan itu tadi. Kita ke berita seterusnya. Akta Pencegahan Jenayah Poka, Akta Pencegahan Keganasan POTA dan Akta Hasutan tidak wajar dilihat dari sudut teknikal perundangan semata-mata. Sebaliknya, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengharapkan masyarakat menitik beratkan aspek tersirat dalam pelaksanaannya bagi mengatasi isu-isu akan datang. Walaupun pelaksananya cuba dibangkitkan pihak tertentu, namun apa yang diusahakan kini adalah bagi mencapai keamanan mutlak menerusi keharmonian dalam sudut agama dan kaum. Dalam masa sama, menafikan dakwaan yang mengaitkan POKA serta POTA sebagai pengganti kepada Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Dulu POKA pun dia kata ganti pada ISA. POTA pun ganti ISA. Ini Sedition Act pun ISA. Yang tak ISA bagi dia orang tu apa? Sebenarnya tidak ada unsur-unsur menggantikan ISA. Kita lihat bahawa ini merupakan undang-undang yang dipanggil punitif dan juga undang-undang preventif, dua-dua. Ya, ini adalah satu pencegahan bagi mengelakkan sebarang permasalahan akan datang dan juga mengenakan hukuman yang agak tinggi kerana kita tidak boleh berkompromi terhadap hal-hal sensitif yang mengganggu-gugat permasalahan di negara ini. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid melawat tapak projek Ibu Pejabat Polis Kontinu Johor di Johor Bahru yang turut dihadiri Ketua Polis Negeri Datuk Seri Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif. Projek terbengkalai yang sepatutnya siap 2 tahun lalu kini dalam proses untuk disiapkan kontraktor baru dengan jaminan siap menjelang Ogos tahun depan, melibatkan penambahan kos mencecah 72 juta ringgit. Perang Undang-Undang Akta Hasutan yang telah diluluskan dengan pindaan selepas dibahas 14 jam di Parlimen semalam adalah mengikut tuntutan semasa setelah 40 tahun tidak dipinda. Definisi kecenderungan menghasut dalam rang undang-undang itu yang disifatkan kurang jelas oleh sebahagian anggota Parlimen sebelum ini juga sudah diperjelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Menggulung perbahasan rang undang-undang itu di Dewan Rakyat, beliau memberi jaminan yang penyalahgunaan tidak akan berlaku dalam penguatkuasaan akta tersebut kerana sesuatu kes akan dibawa ke mahkamah hanya selepas pihak pendawaan mempunyai bukti kukuh. Menurut pengamal undang-undang Muhammad Nur Izzat Nordin, Seksyen 3 Akta Hasutan menggariskan kecenderungan menghasut meliputi perbuatan yang membangkitkan rakyat, membuat perubahan tidak sah terhadap pemerintah terutama dengan cara merusuh.
Kepindahan Akta Hasutan juga bukan bertujuan menyekat kebebasan bersuara. Yang selalunya setengah pihak ini cuba bangkitkan, mereka membandingkan kebebasan bersuara dengan negara-negara lain, terutamanya dengan negara Amerika Syarikat. Walhal, sekiranya kita lihat kepada kerajaan negara Amerika Syarikat itu sendiri, mereka juga mempunyai satu akta yang lebih kurang tujuannya dengan Akta Hasutan yang kita amalkan, iaitu Akta Patriot. Keterbukaan kepimpinan hari ini juga dibuktikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang tampil memberi penjelasan terhadap isu dan kritikan secara langsung di televisyen. Adalah berkaitan dengan mengkritik kerajaan. Yang mana kalau kita lihat kepada peruntukan Akta Hasutan sebelum pindaan dibuat, mengkritik kerajaan adalah satu kesalahan buat Akta Hasutan. Tapi pihak kerajaan sekarang lebih terbuka dengan memansuhkan peruntukan mengenai kritikan terhadap kerajaan. Jelas sekali Akta Hasutan kekal relevan dalam memastikan anasir dalam negara tidak bebas menghasut rakyat sehingga memusnahkan kestabilan negara. Barisan Nasional BN menetapkan 23 April ini bagi mengumumkan calon bertanding bagi mengisi kekosongan kerusi Parlimen Permatang Pauh. Menurut Ketua UMNO bahagian itu, Datuk Muhammad Zaidi Muhammad Said, pengumuman akan dibuat pucuk pimpinan dengan memberi bayangan calon adalah anak tempatan. Beliau menyatakan demikian selepas dimaklumkan Pejabat Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Budi Yassin dengan nama calon telah dikemukakan kepada pucuk pimpinan. Setakat hari ini, Yang Berhormat Presiden telah menyatakan persetujuan bahawa kali ini calonnya adalah daripada anak tempatan Permatang Pauh. Dan saya merasakan bahawa di peringkat jentera bahagian Permatang Pauh kita tidak ada sebarang masalah tentang calon pada kali ini, dan kita bersepakat bersatu hati menyerahkan kepada pucuk pimpinan. Datuk Muhammad Zaidi ditemui media selepas menyampaikan Bantuan Rakyat Satu Malaysia BR1M kepada 2,311 penerima di Permatang Pauh. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan pilihan raya kecil PRK Permatang Pauh akan diadakan pada 7 Mei dengan 25 April ditetapkan sebagai hari penamaan calon, manakala pengundian awal pada 3 Mei. UMNO Wilayah Persekutuan melafazkan ikrar taat setia tidak berbelah bahagi kepada kepimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak selaku Presiden Parti dan Perdana Menteri. Pada masa yang sama menyampaikan rasa hormat kepada bekas Perdana Menteri dan Negarawan Ulung Tun Dr. Mahathir Mohamad yang banyak berjasa kepada rakyat dan negara. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur, menyuarakan rasa kesal dengan kritikan negatif yang dilemparkan kepada Perdana Menteri dan Tun Dr. Mahathir yang sudah sampai ke tahap menghina dan menyentuh peribadi mereka. Kami sememangnya tidak pernah bersetuju dengan komen-komen negatif yang dilemparkan terhadap Datuk Seri Muhammad Najib yang sudah melakukan banyak kebaikan kepada rakyat dan negara sebagai Perdana Menteri. Seharusnya kita semua menyokong dan memberi peluang kepada beliau melaksanakan segala program transformasinya demi faedah rakyat dan negara. Datuk Seri Tengku Adnan bercakap dalam sidang media khas sempena program pemukiman UMNO Wilayah Persekutuan di Bukit Tinggi Pahang. Beliau yang juga Setiausaha Agung UMNO terus menasihatkan agar semua pihak berhenti melaga-lagakan pemimpin negara. 11 penghuni flat dari Blok D dan Blok E cedera dalam letupan yang berlaku pada seunit rumah di Blok D awal pagi tadi. Bagaimanapun hanya seorang mangsa yang mengalami kecederaan melecur di badan hampir 52%. Menurut Ketua Operasi Penyelamat dari Balai Bomba dan Penyelamat Sibu, Muttalib Jaafar, mangsa yang melecur itu dikenali sebagai Seng Guang Hock. Jelasnya, kejadian kira-kira pukul 2.47 pagi itu berlaku ketika penghuni sedang nyenyak tidur. Sementara itu, pihak Bomba Sibu akan bekerjasama dengan unit forensik Ibu Pejabat Polis Kuching untuk melakukan siasatan menyeluruh berkaitan dengan punca kejadian. Seramai 17 anggota bomba terlibat dalam operasi berkenaan yang turut dibantu pihak polis JPAM, pejabat residen, pejabat daerah, rela serta pemaju perumahan terbabit.
Bagi penduduk, bunyi letupan kuat berserta dengan gegaran telah mencetus perasaan cemas. Keadaan menjadi kelam kabut apabila mereka berusaha melarikan diri ke tempat lapang dan selamat tanpa mengetahui punca kejadian. Segi kau lari, lalu pasut, lalu lari ke tanah itu. Ini tuai kalau kena dapat, lalu pelawak kalau demak taban ajung tanah itu. Tujuh lah kami dapat nantu punya lari itu, kami ketinggalan tu, nami kau anak ngaucok tu. Ada yang cedera di kepala dan paha kerana terkena serpihan cermin dan menerima beberapa jahitan. Eka baru umur 2 minggunya. Labuah ke baru rempas. Jadi ucap ku ya ke indaunya eka baru agi miatnya dah semuanya. Tamak dalam bakua gahai empau. Nasi. Inayanya gari bakua. Kurang bawahnya gari. Ukai gari dua empau ba ya. Tamak dalam bakuanya. Lalu labuah ke baru. Terasa takutlah. Dengar bunyi bom macam bom lah. Tapi tak tahu apa yang terjadi. Semasa saya tidur terdengar bunyi itu, cermin pun pecah. Lepas tu dia kena mata pun dengan lotot. Oh, ni kesan cermin lah. Kesan cermin. Terjadi itu pukul 2. Terus pergi hospital pukul 3. Penghuni di kedua-dua blok itu telah diarahkan keluar pihak bomba memandangkan struktur rumah yang tidak selamat untuk didiami. Seorang pembekal dan penyeludup spesies burung murai batu di Rau Pahang ditahan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Hasil serbuan Ops Akar terhadap sebuah kenderaan pacuan 4 roda Khamis lalu, 105 ekor burung murai batu, 2 ekor burung payang dan seekor kijang dirampas. Perhilitan menemui haiwan berkenaan yang disimpan dalam 8 raga plastik. Manakala seekor kijang yang telah dilapah disimpan dalam sebuah guni di bahagian kenderaan tersebut. Menurut pengarah bahagian penguatkuasaan Perhilitan Kuala Lumpur, Abdul Kadir Abu Hashim, rampasan hasil dari risikan selama 2 minggu. Kita percaya burung ni dia ni nak seludup ke negara jiran lah. Dan kita dah ikut dia lama, lebih kurang 2-3 minggu, dan kita ada rekod database kedatangan dia ni, dan kita percaya dia adalah salah seorang player yang terbesar lah di dalam Semenanjung Malaysia ni. Suspek yang kini direman 4 hari turut didapati mempunyai rekod jenayah lampau, membabitkan jenayah penyeludupan haiwan liar bagi membolehkan siasatan di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716. Jika didapati bersalah, boleh dikenakan hukuman denda maksimum RM300,000 dan penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Lepas tu, Seksyen 60. Berang ditahan anggota polis dan penguatkuasa, seorang penunggang motosikal berkuasa tinggi mengamuk bagi mengelak disaman atas kesalahan nombor pendaftaran tidak mengikut spesifikasi. Kejadian berlaku ketika sekatan jalan raya Ops Roda dijalankan di Lebuh Raya Utara Selatan menghala ke Bukit Kayu Hitam pagi tadi. Lelaki berkenaan naik berang apabila dia ditahan polis dan mempertahankan diri dengan alasan tidak pernah ditahan pihak penguatkuasa atas kesalahan seumpama sebelum ini. Pihak polis tetap mengeluarkan notis saman berikutan kesalahan tidak mempamerkan nombor pendaftaran kenderaan mengikut spesifikasi yang ditetapkan JPJ. Hari ini juga kita telah menyita 3 buah kenderaan motor yang tamat tempoh cukai jalan, iaitu tamat 2012 dan juga 2013. Dan satu lagi motosikal tidak memiliki apa-apa dokumen yang salah yang dinaiki oleh penunggang daripada Memat yang mengandungi dia cuma ada mendekat UNHCR saja daripada United Nations. Operasi yang bermula jam 10 pagi itu diketuai anggota trafik Bukit Aman dan dibantu trafik IPD Kubang Pasu bersama JPJ dan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD. 257 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Sebuah motosikal turut disita atas kesalahan penunggang tidak memiliki lesen memandu dan cukai kenderaan tamat tempoh.
Sedikit berita sukan, kelab bola sepak Ipoh Fridays dari Perak dinobatkan sebagai juara kejohanan bola sepak Piala 1 Malaysia selepas menewaskan pasukan SPT Indians Football Association dari Pulau Pinang 2-0. Dan lebih manis perlawanan yang berlangsung di Stadium Bola Sepak Mindef Kuala Lumpur itu turut disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Gol kemenangan dijaringkan Venod Naidu Apala Naidu pada minit ke-26 sebelum disusuli jaringan Azmawi Farhan Azhari pada minit ke-55. Perdana Menteri menyampaikan trofi hadiah wang tunai RM15,000 ingat serta sijil kepada pemenang. Juara kejohanan turut memenangi hadiah tambahan untuk menghadiri kem bola sepak khas iaitu Piala 1 Malaysia pengalaman kampus Yayasan Real Madrid yang akan diadakan di Ibu Negara Jun ini. Bagi jurulatih pasukan Ipoh Fridays, Siva Kumar Munyandi, kemenangan skuadnya satu kebanggaan kerana walaupun dengan 10 pemain, anak-anak buahnya tetap bersemangat untuk menghasilkan jaringan. Dengan kemenangan kita dari permulaan kita bermain dengan agar lancar sampai sekarang kita boleh menjadi juara. So saya berharap ini tidak berhenti kat sini. Sekali ini baru sekadar ini saja. So saya nak melanjutkan lagi. Saya rasa gembira. Tu saya boleh improve lagi dalam perlawanan yang terusnya. Saya gembira lah dapat menjadikan gol di waktu final kan. Betul lagi satu, kalau tak ada bantuan kawan-kawan saya tak dapat menjadikan gol tu lah. Saya terima kasih pada kawan-kawan jugalah dapat gol macam tu. Kejohanan bola sepak Piala 1 Malaysia merupakan pertandingan bola sepak bawah 19 tahun yang dianjurkan Yayasan Rakyat 1 Malaysia dengan kerjasama Yayasan Laureus Sport for Good. Pertandingan yang memasuki tahun kedua penganjurannya kali ini melibatkan penyertaan 80 pasukan dari seluruh negara. Majlis Sukan Negara menerusi Ketua Pengarahnya Datuk Ahmad Syapawi Ismail mengalu-alukan titah Sultan Selangor yang mahu kontijen Sukma negeri itu menukar slogannya. Sultan Sharafuddin Idris Shah tidak berkenan penggunaan slogan Kita Lawan sama seperti yang digunakan sebuah parti politik. Negara mengalu-alukan apa yang telah dititahkan oleh Sultan Selangor. Kerana kita sendiri pun rasa tergilan ataupun merasa ralat sikit dengan penggunaan slogan tersebut seperti mana yang telah kita sampaikan sebelum ini. Jadi pada saya it's about time lah. Kena pada masanya untuk Sultan menitahkan supaya Majlis Sukan Selangor mengkaji. Sultan Sharafuddin Idris Shah tidak mahu masyarakat umum tersalah tafsir atau menganggap bahawa kontingen Selangor mencampur adukan politik dalam aktiviti kesukanan. Baginda bertitah demikian pada Majlis Anugerah Sukan Selangor 2014 malam tadi. Hoki Piala Sultan Azlan Shah. Harapan Malaysia untuk beraksi dalam perebutan tempat ketiga keseluruhan esok berkubur apabila India mengejutkan juara bertahan Australia 4-2 dalam perlawanan terakhir pusingan awal mereka petang tadi. Seterusnya menempah slot ke perebutan tersebut. Skuad kenalian Paul Van itu mengejutkan Australia seawal minit pertama menerusi jaringan Raghunatha Vocaliga hasil dari pukulan sudut penalti. Australia kembali mengikat kedudukan pada minit ke-14 dari jaringan mudah Daniel Bale yang tidak dikawal di hadapan gawang. Namun, India yang ditumpaskan Malaysia dalam perlawanan pusingan awal tempoh hari kembali di depan pada minit ke-22 suku kedua hasil jaringan Padang Nikin Timai. Ternyata kesungguhan juara Asia itu untuk mendapatkan slot perebutan medal kejohanan terhasil apabila terus di depan dengan jaringan ketiga pada minit ke-32 suku ketiga sekali lagi dari jaringan Padang Nikin Timai. Suku keempat Australia kembali rapat dengan jaringan kedua pada minit ke-53 dari jaringan Padang Mat Godes. Nikin akhirnya meleburkan impian Malaysia untuk beraksi dalam perebutan slot ketiga apabila meledak hat-trick pada minit terakhir perlawanan untuk memberikan kemenangan 4-2 India ke atas Australia. India mengumpul 7 mata keseluruhan dari 2 kemenangan dan 1 seri berada dalam kedudukan keempat keseluruhan dengan kelebihan mata berbanding Malaysia. Bermula dengan hanya jangkitan kuman pada usia 3 bulan, adik Nur Farisha yang kini berumur setahun 6 bulan bukan sahaja hilang penglihatan, malah disahkan menghidap kanser mata sejak 3 minggu lalu.
Ibu bapa Nur Farisha yang kini menetap di Kedah meminta bantuan orang ramai bagi merawat penyakit yang dialami kanak-kanak berkenaan. Menurut Muhammad Firdaus Abdul Kadir, 30 tahun dan isteri Intan Safina Muhammad Ridwan, kali pertama anaknya itu mengalami masalah penglihatan ketika usianya 3 bulan sebelum mata kirinya rosak. Sejak itu, adik Nur Rafisha menjalani kehidupan normal seperti kanak-kanak lain sehinggalah 3 minggu lalu apabila mereka mengesan bengkak di pipi kiri Farisha dan mengalami demam. Rawatan awal bagaimanapun hanya menunjukkan Farisha hanya mengalami bengkak biasa sebelum pemeriksaan lanjut pakar mendapati kanak-kanak itu menghidap kanser mata. Muhammad Firdaus yang bertugas sebagai anggota tentera di Kem Mahkota Keluang Johor tidak mampu untuk memberi kos rawatan seperti yang dicadangkan, apatah lagi isterinya yang sedang mengandung anak kedua tidak bekerja dan perlu menjaga ibu bapa yang mengidap penyakit buah pinggang dan lelah. Badan tu tak sakit, tak bunyilah. Kalau dah sakit tu, kalau kita nak angkat dia pun, dia rasa macam apa? Sakit badan-badan nak. Dia nak meringat lah. Kan dia memang sakit tu kadang ada apa? Dia ketuk kepala kan. Dia ketuk kepala tu yang tak tahan nak tengok. Memanglah harapan saya memang saya nak tengok dia pulih balik kan. Orang ramai yang ingin membantu meringankan beban adik Nur Farisha dan keluarga boleh berbuat demikian dengan maklumat yang tertera. Baik, paparan itu mengakhiri Nasional 8 edisi 11 April. Dan selepas ini saksikan secara langsung perlawanan bola sepak Liga Super ATM lawan Selangor. Dan dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.